Okey, terima kasih kepada sahabat-sahabat media saya yang hadir pada pagi ini. Untuk makluman semua, hari ini merupakan hari pertama pusat pemberian vaksin di Kuala Lumpur Convention Center ini beroperasi. Jadi hasil daripada tinjauan kita pada pagi ini mendapati proses pemberian vaksin ini berjalan dengan lancar. Dan kalau kita lihat di sini sebenarnya pada hari ini dan hari-hari yang akan datang kebanyakannya untuk warga emas, iaitu warga tua. Jadi bila kita lihat kemudahan-kemudahan yang ada di sini dengan dewan yang luas, saya mendapati tidak timbul isu adanya pelanggaran SOP nanti. Kerana di sini didapati pihak penganjur telah menyediakan kerusi-kerusi untuk mereka duduk. Jadi soal penjarakan fizikal itu kita dapat atasi. Kerana mereka ini telah ditempatkan kerusi masing-masing berdasarkan kepada jarak yang telah diberikan. Jadi berbanding dengan di tempat lain, kebanyakan mereka ada yang berdiri. Jadi susah sikit untuk kita mengawal dari segi penjarakan fizikal. Mereka hanya akan menjaga penjarakan jika ada polis. Bila polis tak ada, mereka akan kembali kepada yang asal. Jadi di sini hari pertama saya lihat agak tersusun, sistematik dan dijangkakan pada setiap hari dia boleh mencapai sehingga 8,000 orang akan divaksin di sini. Yang memandangkan di sini semua warga emas, iaitu orang tua yang berumur 60 ke atas. Jadi kawalan dari segi pematuhan SOP itu kita perlu lebih ketatkan kerana mereka ni adalah di kalangan golongan orang yang berisiko. So itu apa yang saya boleh katakan di pusat pemberian vaksin di KL Convention Center ini. So kalau tuan-tuan nak tahu, daripada 1 hari bulan Jun, iaitu tempoh PKP penuh ini bermula sehingga semalam, Ibu Pejabat Polis Dan Wangi, kita mempunyai 2 pusat pemberian vaksin yang besar yang boleh menampung sehari 8,000 untuk setiap pusat pemberian vaksin ini. Jadi sepanjang tempoh tersebut di dalam daerah Dan Wangi ini kita telah mengeluarkan sejumlah 69 compound. Tapi bukan di pusat pemberian vaksin. Ini maknanya di sekitar daerah Dan Wangi ini. Dan yang paling banyak adalah compound yang kita keluarkan untuk mereka yang keluar mengadakan parti persendirian. Seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum, dalam sehari dua ni kita telah menangkap beberapa individu yang terlibat di dalam parti persendirian kerana mereka ini tahu pusat-pusat hiburan di dalam daerah Dan Wangi, malahan di seluruh negara ni ditutup kerana kawalan ketat dari segi pergerakan. Jadi mereka mengambil pendekatan dengan pergi ke hotel-hotel mewah ataupun juga kondo-kondo mewah bagi mengaburi pihak berkuasa agar mereka tidak diambil tindakan. Namun malangnya mereka telah berjaya kita kesan dan kita telah menahan lebih kurang 40 orang, termasuk hari ini pagi tadi kita ada tahan lagi 8 orang yang terlibat dalam private party ini. Jadi kita nasihatkanlah orang ramai ataupun mana-mana individu yang berkeinginan untuk melakukan aktiviti-aktiviti sosial sebegini agar menghentikannya. Kerana apapun mereka buat, kita akan sentiasa mengawasi dan akan mengambil tindakan sekiranya kita dapat tahu aktiviti-aktiviti tersebut akan diadakan. Dan kena ingat, aktiviti-aktiviti begini, jumlah kompaun yang perlu mereka bayar untuk setiap orang adalah RM4,000 seorang bagi mana-mana pihak yang melakukan aktiviti terlarang ini. Kerana aktiviti sosial seperti menyambut hari jadi, private party dan sebagainya ini adalah dikategorikan sebagai aktiviti terlarang dalam tempoh PKP yang bermula daripada 1 hingga 14 Jun ini.
tu yang double confirm. 69 compound tu daripada C1 hari bulan 6 sampai hari ini. Ya. 69 compound, dan daripada 69 tu 40 adalah parti sosial tadi. Ya, 40 adalah daripada parti LIA, aktiviti sosial. Itu yang termasuk yang ditahan pagi ni ke tuan? Yang termasuk yang ditahan pagi ini ada 8. So 40, 48 tu kan? No, semalam 32, hari ini 8. So Termasuk 40 lah. Tuan, yang terbaru punya ada detail lah. Yang terbaru, yang terbaru kita tangkap pagi tadi di sebuah unit kondominium mewah. So kita telah menahan 8 orang dan telah kita keluarkan compound juga kepada mereka kerana semua warga tempatan. Pecahan tuan? Kalau warga asing kita tak boleh keluarkan compound. So pecahan dia 3 wanita dan 5 lelaki umur lingkungan 20 hingga 30 tahun lah. Tuan ada dapat dada ke apa? Tak ada, kita tak dapat dada. Ini sambutan hari jadi. Sambutan hari jadi. Minuman Dekat keras mana kan? tuan? Minuman keras adalah. Dekat mana tuan? Kondominium tu? Kawasan berdekatan dengan tempat kita serbu semalam juga. Dekat mana? Jalan Pinang. Di area itulah. Selain parti tadi, kompon mana lagi yang dikenakan? Mungkin boleh bagi contoh lagi. Okey, selain daripada kompaun yang kita keluarkan untuk aktiviti terlarang, kita masih lagi mengeluarkan kompaun terhadap kesalahan-kesalahan yang biasa ini. Yang mana individu ni apabila masuk premis membeli keperluan asas, mereka gagal membuat imbasan QR kod MySejahtera. Ini kesalahan-kesalahan yang biasa. Dan ada juga masih yang tak memakai pelitup muka dengan betul, seperti mana saranan KKM. Dan ada yang tak pakai pelitup muka terus pun ada. Masih lagi berlaku walaupun kita dah setahun lebih. Jadi saya sekali lagi lah menggesa dan menasihatkan orang ramai dalam kebimbangan kita memerangi COVID-19 yang masih lagi dalam jumlah yang agak membimbangkan, merisaukan kita. Jadi masing-masing kena bersiap sedialah untuk sentiasa menjaga SOP. Pakai face mask pun macam saya pakai ni dah 2 lapis kan. Jadi ini digalakkan walaupun tak wajib. Memakai face mask tu wajib dipakai, tetapi 2 lapis itu adalah tambahan lah, bukan wajib. Tapi yang wajibnya memakai face mask. Jangan tak pakai langsung. Jadi berkenaan dengan isu yang kita lihat sehari 2 hari ini mengatakan bahawa siapa yang tidak mengemaskini MySejahtera akan di-compound. Sebenarnya di sini ada timbul sedikit kekeliruan. Tidak ada pun sebenarnya SOP yang mewajibkan. Dan kesalahan tidak mengupdate itu tidak ada dalam SOP. Jadi kita bagi tahu orang ramai bahawa tidak ada sebenarnya timbul kewajipan untuk mengupdate, tetapi lebih baik sekiranya kita boleh update. Tapi kalau kita tak update, ia bukan satu kesalahan. Ini telah dijelaskan oleh MKN dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Ekoran ada beberapa kompaun yang dikeluarkan di daerah lain. Jadi telah diperjelaskan bahawa bukan satu kesalahan, tapi adalah bagus digalakkan untuk mengemaskini. Cuma untuk mereka yang positif, mereka yang ada simptom ataupun yang balik daripada luar negara, mereka ni diwajibkan untuk mengemaskini sebab pemantauan akan dibuat oleh KKM. Jadi orang-orang yang begini saja diwajibkan untuk mengemaskini. Kalau yang lain-lain yang biasa, dalam keadaan biasa, bukan kontak rapat, bukan ada simptom, bukan positif, bukan balik daripada luar negara, mereka ini bukan dikategorikan sebagai wajib untuk mengemaskini MySejahtera seperti mana di dalam SOP yang telah ditetapkan oleh MKN. Jadi kalau diorang tu yang tadi yang katakan yang wajib memaskini tu, kalau diorang tak buat boleh dikenakan kompaun. Yang itu boleh dikenakan kompaun sebab di dalam SOP itu telah mewajibkan. Maknanya kalau wajib ni kalau kita langgar akan dikenakan kompaun. So yang lain-lain itu tak wajib. Hanya mereka yang saya sebutkan tadi itu wajib untuk mengemaskini. Orang yang positif, yang di kuarantin, yang perlu kan. Kalau dia tak update, macam mana KKM nak mengawal mereka, memantau mereka. Itulah sebabnya. Tapi yang lain-lain tu macam kita biasa-biasa ni, bukan menjadi kesalahan kalau kita tak kemaskini. Tapi kalau kita nak dapatkan vaksin, kalau kita tak kemaskini, kalau kita tak jawab soalan, kalau kita tak setuju terima untuk vaksin, nama kita pun mungkin tak akan dapat untuk menerima vaksin. So penting juga untuk mengemaskini MySejahtera. Cumanya kalau tak update tu, tak kemaskini, bukanlah menjadi kesalahan yang boleh di-compound.
Okey, saya tuan. Alright. Tuan, boleh tak nak buat record untuk saya nak pakai news tu satu. Boleh?